Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu kerana pada tengah hari ini kita dapat berjumpa bersama. Terima kasih Ustaz Nurliz, terima kasih sahabat yang hadir. Jangan lupa ya, share pada teman-teman kita yang lain. Kami bersiaran pada tengah hari ini di TikTok, di Facebook dan juga di Insta, 3 sekali berjalan serentak. Ya, jadi tuan-tuan perempuan yang nanti dan dikasihi, terima kasih Wajina Sikun, Ikalo, Ustaz Nurliz, Ami Aziz, Syahrun, Syamsukaha, juga sahabat di TikTok yang ada pada tengah hari ini. Jangan lupa ya, share pada teman kita yang lain. Moga menjadi sebab untuk manusia dapat hidayah dari sisi Allah SWT. Kita pun tak tahu ya, kadang-kadang hidayah ni sampai dengan seekor kucing. Tahu tak cerita orang dapat hidayah dengan seekor kucing? Orang tengah hari ni cerita seronok, tuan-tuan melopong dengar ya. Ada seorang pemandu di London. Pemandu ni beragama Hindu. Dia menghantar orang pergi ke masjid, iaitu penumpangnya berkata, tolongkan saya di Masjid London, saya nak sembahyang, nanti awak lepas sembahyang ambil saya semula. Tak apalah, saya payahlah rasa charge yang berlaku kerana tunggu saya sembahyang ni, kerana maghrib waktu ni pendek, saya nak travel, saya kena sembahyang sekarang. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, maka si Hindu ni pun menurunkan, saya tak ingat Hindu ke ataupun Kristian, yang penting diceritakan oleh Syekh Muhammad Hasan Didu. Maka dia pun menurunkan penumpang tersebut di masjid. Maka dia pun duduk menanti, tiba-tiba dia nampak seekor kucing yang cantik. Kucing tu hadir dekat lapangan masjid. Dia pun pergi nak dapatkan kucing tu lari masuk masjid. Dia nak mengambil dalam masjid, dia segan, dia bukan orang Islam. Dia masuk kereta dia semula. Kemudian kucing tu keluar lagi, amat menduga imannya. Dia pergi lagi nak ambil kucing tu. Kali kedua, kucing tu lari masuk masjid lagi. Akhirnya kucing yang cantik tu masuk ke dalam masjid kali yang ketiga. Dia tak dapat nak kejar, tapi dia menggagalkan dirinya juga pergi masuk dalam masjid. Dan sebaik saja membuka pintu masjid yang besar itu, dia melihat senyuman orang yang ada menanti walaupun tak mengenalinya. Dia melihat barisan orang Islam sedang bersembahyang. Di situ ada profesor, engineer, orang biasa-biasa. Mereka sembahyang bersama-sama, duduk dalam saf yang sama, mendengar arahan daripada seorang imam. Dan imam itu pun orang biasa-biasa saja. Mereka boleh dengar, boleh taat, boleh ikut perintah. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, maka si bukan Islam ini masuk Islam kerana seekor kucing. Hidayah yang Allah hantar pada seekor kucing. Kucing masuk dalam masjid, dia melihat perilaku orang yang sedang sembahyang, aktiviti sembahyang berjemaah yang dikerjakan oleh Pakistani Muslim yang merupakan penumpangnya pada ketika itu. Maka masuklah dia ke dalam Islam dengan izin Allah dengan seekor kucing. Maka tuan-tuan, mari kita buat kerja dakwah sikit tengah hari ini. Tolong share, viralkan video yang disampaikan ini. Moga-moga menjadi sebab manusia mendapat hidayah dari sisi Allah SWT. Dalam hadis mengatakan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Andai seseorang itu masuk Islam dengan sebab apa yang kamu lakukan, dapat hidayah daripada Allah dengan apa yang kau kerjakan, maka itu lebih baik daripada dunia seisinya. Mari sahabat kat TikTok, orang muda, tolong share video ni kepada teman anda yang lain. Moga dengan ini menjadi sebab manusia dapat hidayah kepada Allah SWT. Tengah ini saya nak bawa seperti biasa tafsir Ibn Katsir yang dah sekian waktu menjadi rujukan kita. Maaf tuan-tuan, pagi tadi saya tak kesempatan nak menyampaikan kuliah lepas subuh, dan kita bawa ke tengah hari pada ketika ini. Tolong beritahu pada teman-teman kita yang lain ni yang mungkin tak aware bahawa kita ada kuliah tengah hari ni. Kamaria Hussein, Nuriza Muhammad, terima kasih Zida Muda, terima kasih sahabat dimuliakan Allah sekalian yang hadir bersama. Jadi rujukan teras kita dalam tafsir adalah tafsir Ibn Katsir. Dekat awal ni saya ceritakan bagaimana cara membaca tafsir Ibn Katsir, kan mudah untuk kita faham. Dengan baca di bahagian awal ni, kita akan dapat memahami metodologi dan kita boleh membawa tafsir Ibn Katsir ni kepada anak murid kepada kita, kepada keluarga kita, kepada pegawai-pegawai kita, kepada siapa sahaja. Ada masalah semua. Terima kasih sahabat dan ya. Ummu Zubir Khan, Ummu Saqif di Insta saya, terima kasih. Pada sahabat di TikTok, saya lagi nama orang kat TikTok ni, Ismi Khair, Masya Allah ya. Rima Effendi, Nazif Effendi, Ustaz Asli, masalah semua yang ada pada tengah hari ni ya. Jadi renungan kita adalah berkaitan dalam jilid yang terakhir sekali, jilid yang ke-10, iaitu juzuk yang ke-28
hingga ke juzuk 30 daripada Al-Quran, muka surat 447. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sadaqallahul azim. Ya. Baik, terjemahannya. Rahana Abdul Rahman, Alhamdulillah Mansur Kastari, Alhamdulillah semua sahabat yang hadir di Facebook, di TikTok, dan juga di Insta. Syamsul Zaman, Rabi'ah, Adawi, Saliza Hashim, Alhamdulillah semua. Baik, terjemahannya. Ini tafsir untuk tuan-tuan, tafsir Ibn Katsir yang pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita. Usaha ini dilakukan oleh Pusaka Imam Syafi'i dan kerjasama Telaga Biru. Tuan-tuan dapatkan dekat online ataupun dapatkan pada Ustazah Nurlis yang merupakan ketua kelas kita. Ya. Baik. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat buatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, saya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Kemudian kamu akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Baik, masing-masing Allah tidak dikasih sekalian. Ini dipanggil sebagai takatsur. Satu surah yang lain yang kita namakan, yang kita baca namanya Al-Kautsar. Kautsar, takatsur. Perkataan ini semua merujuk kepada satu makna yang lebih kurang sama, iaitu kathrah, kathir. Macam nama Ibn Katsir lah. Kasrah ataupun Kautsar ataupun takatsur merujuk kepada banyak, ekstrim yang banyak. Tapi Kautsar adalah kelebihan pada benda yang baik yang bersifat banyak, keberkatan yang melimpah ruah. Tapi takatsur adalah mengumpul harta yang juga merujuk kepada benda yang banyak, tapi benda ini tidak digemari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beza kan? Itu keistimewaan kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan mengetahui dalam bahasa Arab ni ada ilmu namanya ilmu saraf. Ilmu saraf ni adalah ilmu yang membahaskan tentang root bagi perkataan-perkataan yang ada dalam bahasa Arab. Jadi maknanya takatsur ke kautsar ke, asal dia adalah kaf, tha dengan ra. Katsura, yaktsuru. Maknanya banyak. Tapi kautsar ni merujuk pada banyak yang baik, tapi takatsur merujuk pada banyak yang tidak baik. Gitu gitu tuan-tuan yang boleh sekalian. Jadi nama surah Takatsur merujuk kepada mengumpulkan harta dan bermegah-megah. Manusia ni sifatnya bila dah banyak, mestilah nak tunjuk kat orang kan. Banyak wang, kena tunjuk kat orang lah. Bawa duit banyak-banyak dalam beg, pergi beli kereta cash contohlah tuan-tuan. Kalau nak pergi travel mana-mana, bawa duit cash, tunjuk biar semua orang satu dunia, satu alam buana tahu yang kita punya wang banyak. Itulah sifat manusia. Tidak dapat tidak. Macam ada satu kisah berlaku lah tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Dapat wang daripada sumber yang haram. Kemudian dah kumpul wang ni banyak, kena tunjuk pula pada orang. Tunjuk pada orang ni biasanya kereta. Kalau tanah banyak-banyak pun orang tak tahu, nanti orang tak panggil kita orang kaya, tycoon dan sebagainya. Maka kenalah ada kereta, kena motosikal dan sebagainya. Rupa-rupanya wang dia ambil daripada sumber yang haram. Barulah orang perasan, macam mana ya kerja macam ni boleh ada kereta macam ni. Banyak pula tu, ada motosikal yang mahal-mahal, satu pun harga dekat ratusan ribu, mungkin lebih daripada 500,000 juta. Macam mana kumpul harta macam tu ya? Nampak tuan-tuan, inilah sifat manusia yang tidak akan puas dengan dirinya saja, tapi dia mesti menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Itu sebab Allah Ta'ala menurunkan surah ni namanya Takatsur, iaitu sifat manusia, tabiat manusia ni dia suka bermegah-megah, menunjuk-nunjuk kepada orang pada satu kelebihan yang ada pada dirinya. Kalau salah semua Halimah Suki, barakallahu fikum. Ya, megah dengan riak tu sama ke? Riak dalam perkara-perkara bersifat ibadah, megah dalam bersifat-sifat keduniaan. Kalau kita tunjuk kereta kita, itu bukan riak, itu megah. Kita tunjuk anak kita pandai, maka itu bermegah-megah. Tapi kalau kita menampakkan sedekah yang kita lakukan, itu namanya riak. Kerana sedekah ni bahagian daripada Allah SWT, bahagian dari Tuhan, itu ibadah. Beza kan? Riak dengan bermegah-megah. Baik.
Jadi perkataan pertama yang disebut dalam firman Allah sini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Kita orang Melayu ni sebut Pemurah Pengasihani. Sebenarnya Rahman dan Rahim itu berasal daripada perkataan yang sama. Terima kasih Ustaz, terima kasih Salman Ismail, terima kasih Nurila Mahmud, Haji Hamidah, terima kasih semua. Siti T, terima kasih dekat TikTok. Ya, orang-orang muda. Dekat Facebook pun semua orang muda sebenarnya. Selagi umur belum sampai 60 tahun, orang muda tu Nurida ya. Alhamdulillah tu. Kafa Akliyah UAS, Kak Cak, terima kasih Rini, terima kasih sahabat dekat Insta Zulkifli Muhammad, Syahira, Mukhtar Afi, alhamdulillah semua Jadi apa biasanya Rahman dan Rahim ni? Saya selalu huraikan kepada tuan-tuan, kedua-dua perkataan Rahman baik, Rahim baik, wazannya fa'alan dengan fa'il. Ya, ia merujuk kepada perkataan rahmah sebenarnya. Jadi kalau kita kaji perkataan Rahman, Rahim, dia asal perkataan akarnya adalah raha dengan mim. Rahimah, yarhamu. Kalau orang tu meninggal dunia, kita panggil Allah yarhamu ataupun Allah yarhamuha. Tapi kalau sebut bab almarhum ataupun almarhumah, oh tak, almarhum tu raja je, tak. Almarhum ke almarhumah ke Allah yarhamu ke Allah yarhamuha ke, semua manusia biasa ke raja ke, sama je. Kita menganggap sebagai satu doa bila orang mati ni, dia kembali kepada Allah SWT, kembali ke pangkuan Allah, kembali kepada rahmat Allah. Kita mendoakan kebaikan untuk mereka walaupun dalam hidup mungkin melakukan kesilapan. Macam tu Tuan-tuan tahu tak berapa kali perkataan Rahman disebut dalam Quran? Berapa kali disebut perkataan Rahim? Ini teka-teki kita tengah hari ni. Dan kenapakah Rahman itu mendahului Rahim? Ya, kenapa Rahman mendahului Rahim? Ya, Mazizah Ahmad, ya, sahabat yang salih-salihah semua, Alhamdulillah. Zamri Johari, Rabi' Ahmad Sum, ya. Kenapa Rahman mendahului Rahim? Itu soalan pertama saya. Yang kedua, berapa kali perkataan Rahman, berapa kali perkataan Rahim dalam Quran? Yang itu dalam bulan Ramadan itu khatam Quran, tak perasan ke berapa kali perkataan Rahman, berapa kali perkataan Rahim? Tak kira Ustaz, tak perasan. Ya. Saya menantu Ustaz Sudin, Alhamdulillah, Angah Official. Alhamdulillah, datang rumah saya itu Alhamdulillah, kat TikTok, terima kasih semua. Jangan lupa tahu share pada teman kita, kan topik ini penting sangat untuk kita mengetahui batasan kita dalam kehidupan ni supaya jangan lalai. Alhamdulillah semua terima kasih. Terima kasih menantu Ustaz Sudin. Ya. Alang, terima kasih. Khalijah Abdul Jalil, sahabat dimuliakan Allah sekalian. Jawab soalan saya. Pertama, kenapa Rahman dan Rahim? Yang kedua, berapa bilangan Rahman, berapa bilangan Rahim? Nak tahu tak? Kita tangguh dulu lah, kita sebut kat ujung boleh? Nak tahu sekarang, bagi suspense sikit lah, kita tangguh sikit ya. Jadi dalam terjemahan ini, manusia disifatkan oleh Allah mempunyai perangai, tabiat, suka bermegah-megah. Kerana apa yang dimiliki itu, dia mesti kok mana pun tayang kat orang, mesti kok mana pun beritahu kat orang, mesti kok mana pun orang kena tahu, barulah grand. Kalau tak duduk seorang-seorang je, sembunyi seorang, tak best lah. Orang tak tahu kita punya bilangan duit dalam bank ada berapa. Kena tunjuk kat orang, pada kereta ke, pada rumah ke, pada penampilan ke, pada perjalanan ke, pada pakaian ke. Maka itulah sifat manusia sebenarnya. Ya, tuan-tuan boleh kat sekalian, 100 tahun ke hadapan, tuan-tuan percaya tak? Saya dengan tuan-tuan akan berada di satu tempat 100 tahun ke hadapan. Saya, tuan-tuan, pasangan tuan-tuan, anak tuan-tuan, ya, ibu bapa tuan-tuan, datuk ini dengan tuan-tuan, orang yang hidup di muka bumi pada hari ini, 100 tahun ke hadapan, kita berada di tempat yang sama. Percaya tak? Percayalah, kerana dalam hadis mengatakan bahawa Allah tidak memberikan kepada manusia itu umur lebih daripada 100 tahun, melainkan pada kes-kes tertentu, terpencil saja. Ada orang diklaim umurnya 150 tahun, ada orang diklaim umurnya 120 tahun, kita pun tak tahu benar atau tidak ya. Tapi dalam hadis mengatakan bahawa umur manusia ini kebanyakannya kurang pada 100 tahun lah. Dan Allah telah menetapkan, dalam hadis mengatakan bahawa setiap 1 tahun manusia itu pasti akan digantikan dengan yang baru. Kita berada di pejabat, kita berada di rumah, kita memiliki kereta yang tertentu, kita ada wang simpanan sekian-sekian banyak. Tahu tak 100 tahun ke hadapan, semua itu telah bertukar tangan. Rumah yang kita duduk, kita bangga-banggakan, sofanya, kerusinya, meja makannya, bilik tidurnya, kapetnya yang empuk, semua itu akan ditinggalkan. 100 tahun ke hadapan, semua itu akan bertukar tangan. Entah ada lagi, entah tidak. Villa yang kita megahkan itu, kita tunjuk pada orang datang rumah, seronok, besar rumah kau, cantiknya, hebatnya, enaknya makanan kamu, macam mana kau masak ni, mana beli daging.
Orang tanya macam-macam tuan-tuan. Ini hanya berlaku sementelahan saja, sekelip mata saja. Dalam tempoh 100 tahun ke hadapan, paling lama saya, tuan-tuan semua akan berada di tempat yang sama, iaitu di bawah muka bumi. Rumah yang kita banggakan, kereta yang kita banggakan, tanah yang kita miliki, harta yang kita ada, aset yang kita punyai, semuanya akan dilepaskan kepada orang-orang yang tidak dikenali. Betul kan? Ya, kita lalu kat kampung balik pulang hari raya, tengok kampung, rumah ni dulu 30 tahun lalu rumah ni hebatlah, megahlah penduduknya, penghuninya. Hari ni tinggal jadi rumah tinggal, tangganya pun dah runtuh, orang pun tak duduk kat situ, semak samun kelilingnya. Mana pergi penghuninya? Itulah hakikat kehidupan tuan-tuan di mulia Allah sekalian. Itu baru 30 tahun. 100 tahun ke hadapan, bayangkan. Saya, tuan-tuan, berada di tempat yang sama, harta kita semua telah dimiliki, dibolot oleh orang lain. Dan orang tu pun tak kenal kita, kita pun tak kenal dia. Orang penyair mengatakan fahfaz nafsika ba'da mautika zikraha inna zikra lil insani hayatun sani. Kekalkan untuk kamu kehidupan yang baik dalam hidup ini, buat benda yang baik-baik supaya orang kenal kamu dengan perkara kebaikan yang pernah kamu lakukan. Orang tu punya jasa, orang tu punya budi kepada masyarakat, maka orang pun kekalkan nama jalan, nama sekolah, nama institusi dengan nama dia, kalau dia betul-betul baiklah. Kalau sebaliknya orang tak kenal juga, ada orang juga namanya terpampang asal sini tapi merupakan penyelaya zaman dahulu, orang pun tak kenal, orang pun tak sebut tentang dia. Tapi imam-imam yang terdahulu, contohnya Imam Ibn Katsir ni, kita tak pernah jumpa dia, kita pun tak tahu keturunan dia kat mana, kita pun tak tahu apa gaya hidupnya. Kita tahu kitab tafsir yang menjadi rujukan kita pada hari ini. Maka inilah dia falsafah orang beriman wa salih yang akan mengekalkan kehidupannya, seperti mana doa Nabi Ibrahim AS surah Syu'ara, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, wahai Tuhan jadikan aku perkataan yang baik-baik orang ungkapkan tentang aku di akhir zaman nanti, kemudian hari nanti, walaupun aku dah mati. Tapi Nabi Ibrahim masih lagi disebut dengan kebaikan-kebaikan yang banyak oleh Allah SWT dan juga oleh umat Islam sampai ke hari kiamat. Tuan-tuan juga sekalian, ya. Jadi kita balik pada topik kita untuk kita buka paradigma berfikir tengah hari ini, bahawa inilah harta yang dibangga-banggakan, semua akan ditinggalkan, apa sahaja. Dan seperti yang saya gambarkan tadi, 100 tahun ke hadapan, ayat ini menyebabkan bulu roma kita meremang, tuan-tuan. Kerana kita sudah dilupakan orang. Kita pergi ke tempat ni, orang panggil, oh fulan bin fulan, toko itu, Datuk Tan Sri Wasri, orang ada pangkat itu, orang punya kedudukan itu. Sekarang kita mati saja, orang pun melupakan kita perlahan. 10 tahun lepas kematian kita, langsung tidak ada yang ingat. Anak beranak pun dah tak pergi ke kubur, kubur pun penuh dengan semak samun. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insyaAllah tabaraka wa ta'ala. Ada orang yang meninggal dunia 50 tahun yang lalu, ketika meninggal dunia itu usianya baru 30 tahun. Dia berada di alam barzah itu lebih lama daripada tempoh dia pernah hidup. Nampak tak? Dia meninggal dunia pada tahun 1980-an. Pada waktu itu usianya adalah 30 tahun, kan? 1980 lah katakan, umurnya 30 tahun pada ketika itu. Sekarang daripada 80 sampai 2022, 2023, berapa tu? 90, 2000, 2010, 2020, dah 40 tahun dia berada di alam barzah. Hayatnya di alam barzah itu lebih lama daripada hayat yang pernah dia nikmati ketika hidup sebelum dia mati dahulu. Nampak? Ya. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, harta hanya pinjaman saja. Bila sampai kematian, harta akan bertolak tangan kepada orang lain. Ya, betul. Ustaz Fazli tepat sekali. So, kita lihat pada ayat ini, Allah menyatakan bahawa memegah-megahan telah melalaikan kamu. Kita tidak akan pernah mengumpul harta, tuan-tuan. Pakaian umpamanya, pergi je mesti nak beli. Pergi ke kedai semanika tu, benda yang kita tak pernah terfikir pun kita beli bawa ni. Ada orang meninggal dunia, tuan-tuan, ketika diuruskan oleh keluarganya, barang delivery yang sampai ke rumahnya belum sempat dibuka sebulan yang lalu. Orang pun tak tahu ada apa kat dalam tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kad kahwin siap diedarkan, bakal mempelai menunggu saat-saat mengembirakan. Rupanya kain kapannya pun sedang ditenun orang, kata pepatah Arab. Dia pun tak perasan. Rupanya kain kapan itu lebih awal dipakainya daripada baju pengantin yang ditempahnya. Allahu Akbar. Bicara-bicara seperti ini sering kita dengar, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Gitu ya. Baik. Lihat. Jadi jangan begitu. Maka sampai kamu masuk ke dalam kubur, dalam bahasa Arab disebut perkataan hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu menziarahi
ke alam kubur. Perkataan ni merujuk kepada, kalau kita faham ziarah sekejap. Memang pun di alam barzah itu kita rasa lama, sebenarnya sekejap. Bila manusia dibangkitkan oleh Allah SWT kelak, mereka pun perasan. Mereka rasa macam sekejap je duduk kat sini. Kita dibangkitkan oleh Allah SWT untuk melalui satu proses hisab yang lebih menakutkan, yang lebih meletihkan, tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Bagi orang beriman, mereka akan merasakan penantian hisab itu umpama menanti antara dua waktu sembahyang, maghrib isyak umpamanya. Tapi si kafir, si fasik, si munafik akan merasakan saat itu sangat memenatkan. Dan kita kalau kat dunia ni, kita tunggu nombor giliran ni tak sampai, pergi ke bank ke, pergi ke JPN ke, pergi ke mana-mana tempat jabatan berurusan dengan pihak tertentu ke, kita pun dapat nombor. Alamak, 70 orang lagi nak tunggu pejam nanti ni. Kita pergi keluar dulu, pergi makan, pergi balik office dulu, pergi buat kerja dulu, kan datang pula pada pukul 4. Harapan kita pada waktu itu dah dekat dengan nombor kita, boleh buat begitu. Akhirat tak boleh, tuan-tuan. Iaitu sebab Allah mengingatkan, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Maka diulang perkataan ta'lamun ni berapa kali, tuan-tuan. Kerana ilmu ini ada dua tahu. Satu ilmu, satu pengalaman. Saya pernah cerita pada tuan-tuan. Ilmu ni kita belajar, kita bertanya, kita membaca. Pengalaman tu kita lalui. Saya pernah bagi contoh pada tuan-tuan dalam kuliah pagi semalam, kalau tak silap. Bagaimana seorang yang berkhidmat dengan doktor sebagai medical assistant, dia faham kerja-kerja berkaitan dengan rawatan, tapi dia tak tahu mendalam, dia melalui pengalamannya. Kalau orang sakit buat macam ni ubatnya, ni cara baringkan. Kalau orang kemalangan, jangan angkat dulu, tengok ada anggota patah tidak. Contohnya first aid yang patut diberikan. Pengalaman, ilmu sikit-sikit. Tapi seorang doktor yang belajar 6 tahun dan praktikalnya lagi, dan belajar lagi di bawah orang lain sebelum dia layak untuk bergelar doktor, maka tentulah dia mempunyai kelebihan kerana dia ada ilmu dan ada pengalaman. Jadi yang Allah tekan dekat sini adalah perkataan ilmu. Kamu akan mengetahui. Kamu nak tak nak, kamu akan mengetahui. Ada kat dunia ni, kita perkara-perkara yang kita lalui, kata Syekh Tahir Ibn Ashur, kita tak mau lalu, kita tak mau tahu. Orang panggil kita sebagai contohnya, tuan, marilah saya ni engineer kapal terbang. Ni saya ajak pergi ke airport, tengok bagaimana kapal terbang punya enjin ni berfungsi. Macam mana dua enjin ni boleh menerbangkan begitu berat sekali kapal terbang ni. Berat dia ketika take off itu macam berat 10 buah trailer. Trailer yang satu beratnya 30,000 tan. Ni engineer cerita dengan saya, tuan-tuan. Saya pandai sangat. Macam muka kat tua pula saya cerita, tuan-tuan ni. Saya pun tak faham apa saya cakap, tuan-tuan. Kapal terbang tu dia nak take off untuk pengetahuan Ustaz, Airbus ke Boeing ke, macam dia membawa 10 buah lori trailer yang panjang-panjang tu. Satu tu beratnya 40,000 kilo, 40 tan ya. Kalau kali 10, punya beratnya, punya hebatnya enjin kapal terbang tu, Ustaz. Enjin kapal terbang tu dia berfungsi dua. Kalau satu off, satu akan on automatically. Kalau tinggal satu tu, macam mana pilot tu nak kena terbang, dia kena buat simulasi, kena ada ujian selalu. Saya pastikan dalam saat-saat panik krusial dia boleh atasi masalah tersebut. Hebat cerita ni, tuan-tuan. Dia nak mengajak kita untuk mengetahui lanjut. Kita kata tak maulah, saya ada urusan lain, saya bukannya engineer, saya pun tak perlu tahu benda-benda ni. Madakkan saya naik kapal terbang, mudah-mudahan selamat. Sudah, kita tak nak tahu. Ilmu tu kan tak kaitan hidup kita, bukan? Anak kita pujuk dia, marilah belajar ilmu marketing ni. Tak nak lah, abah belajar lah. Saya belajar bidang ni cukup lah. Tak minat dia, belajar lah, ambil lah accountancy ni, bagus ni. Besok boleh kira orang, tahu untung rugi, buat PNL dan sebagainya. Balance sheet. Tak minat, nanti saya suruh pekerja saya buat, saya jadi bos besok. La ilaha illallah, masuk. Kita ada pilihan dekat dunia untuk belajar apa yang kita nak, dan kita boleh tolak apa yang kita tak mahu. Kau nak ajar aku buat asam pedas, isteri aku buat asam pedas dah best seronok, aku nak belajar buat apa lagi? Baik aku buat benda lain melengkapkan hidup aku. Betul tak, tuan? Kita ada pilihan untuk memilih benda yang kita nak, kita tak mahu. Tapi ke akhirat tak ada. Engkau kena tahu juga kenapa engkau tak buat begitu ketika di dunia dahulu. Dulu aku cakap engkau tak peduli kan. Sekarang, tuan-tuan, engkau kena ambil tahu dan engkau kena bagi jawapan. No way kau nak kata tak tahu, tak ambil tahu. Kat dunia lu tak sempat, tak ada. Kamu kena jawab kepada Allah SWT, ya. Fazina al-wasalam semua sahabat dimiliki Allah sekalian. Jadi balik kepada ayat ini, maka Allah menjelaskan kepada kita satu bentuk tempelak
kepada orang-orang kafir, orang yang ahli dunia, yang kerjanya untuk mengumpul harta dan lupa pada tanggungjawabnya. Ingat tuan-tuan, kata Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia tu, bahawa hidup ini, apa yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba', an umrihi fima afnah, an jasadihi fima abla, wa an malihi min an yatasawwa fima anfaqahu, wa an ilmihi fima fa'ala bih. Manusia tidak akan berganjak kakinya di depan Allah, dan tidak ada siapa pun yang boleh mewakilinya untuk menjawab di depan Tuhan kelak, sehingga dia berjaya menjawab 4 soalan. Yang pertama, ditanya kepadanya, ya, tanya kepadanya, umur bagaimana dihabiskan. Yang kedua, tubuh dan kesihatan bagaimana digunakan. Yang ketiga, harta bagaimana diperolehi, daripada mana sumbernya dan ke mana disalurkan. Dan yang keempat, iaitulah ilmunya, apa yang dilakukan dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, akal yang digunakan untuk berfikir itu. Jadi di sini Allah Ta'ala mengingatkan kita, kamu terlalu sibukkan oleh dunia, kenikmatan dan bagai perhiasannya, jangan lupa mencari jalan ke akhirat. Ia terus menimpa kamu sampai ajal datang menjemput. Dan saya pernah gambarkan kepada tuan-tuan satu garisan ketika turun ayat qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa ittaba'ani. Maka Nabi SAW menggariskan di muka bumi satu, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Nabi menggariskan garisan lurus. Ini merupakan kehidupan kamu kat awal ni. Ya, kalau garisan lurus dia buat, ditunjukkan, ambil kertas tu. Kertas. Ya. Kita tunjuk kepada tuan-tuan, ambil kertas conteng. Ni. Ya, Nabi buat satu garisan macam ni. Buat tak garisan? Pen yang besar sikit tak nak buat. Ni. Ya. Nabi tunjukkan satu garisan lurus. Kita tunjuk kat sini. Ini garisan lurus. Sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Ini adalah permulaan hidup. Ini adalah kematian. Ini permulaan hidup, ini kematian. Nampak tak? Maka dia buat satu kotak kat sini. Ini kita punya cita-cita. Ada banyak cita-cita kita kat sini. Ya, cita-cita untuk kita capai. Cita untuk memiliki rumah mewah, cita-cita untuk apa? Ada wang banyak, cita-cita untuk travel business class, cita-cita untuk ada kereta mewah, cita-cita untuk ada masa berpelesiran, melalaikan apa-apalah cita-cita, baik atau tak baiklah. Cita untuk buat rumah anak yatim, buat masjid. Banyak cita-cita kita dalam kotak ni. Tapi jangan distract kita daripada matlamat ni tadi. Perasan tak ada orang kadang-kadang dia terlibat dalam majlis untuk mengendalikan rumah anak yatim. Contohlah, contoh. Saya tak masuk ke siapa. Ataupun tak lama lagi kita sambut raya kurban. Kita pun sibuk menguruskan untuk kurban binatang, ternakan dan sebagainya. Kita pun pergi meeting. Tapi dalam meeting tu ada bini orang, ada orang, seronok kita meeting dengan perempuan. Kita matlamat nak buat ibadah ni, tapi dirosakkan oleh niat-niat yang salah. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Nampak tak? Saya tunjuk yang lebih besar. Ini dah banyak kali saya tunjuk pada tuan. Inilah Nabi kita pamerkan. Nabi tunjuk satu garisan lurus macam ni kan. Ini garisan lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ini adalah permulaan hidup. Ini kau dilahirkan. Ini kau sekolah, masuk universiti dan sebagainya lah. Mudah-mudahan semua atas garisan lurus lah. Ini kematian. Kat sini. Tapi cita-citamu tak pernah berakhir. Cita-cita kamu. Ya. Kat sini ada kereta mewah. Kat sini cita nak ada tanah 100 ekar. Kat sini cerita nak terbang business class, ini cerita nak ada rumah kat Dubai, ini cerita-cerita apa lagi, cerita nak buat masjid lengkap dengan sistem solar contohlah. Niat yang baik yang tak baik semua ada lah. Cerita yang molek yang tak molek semua ada lah. Tapi tak semua dapat kita capai. Orang muda jangan berfikir nak ada wang banyak bina masjid. Pada masa kita mampu beli kapet masjid pun dah cukup pada hari ini. Kita mampu beli slipper masjid pun dah cukup pada hari ini. Tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan join kami dekat Perjelas, Facebook Perjelas, Persatuan Jelajah Masjid dan Surau satu dunia. Kita cuba ada aktiviti Perjelas namanya. Dan sebelum tu, bagi yang belum lagi menganggotai kumpulan sahabat Ustaz Zahazan, bukan kumpulan underground tau, kumpulan sahabat Ustaz Zahazan dekat Telegram, tolong masuk sahabat Ustaz Zahazan dekat Telegram. Dan saya nak umumkan kepada tuan-tuan, insyaAllah saya akan pimpin grup pergi ke Uzbekistan di antara 10 bulan 8 ni. 10 bulan 8 hingga 16 bulan 8. Bagi mereka yang nak menyertai, ada tempat limited
khusus kita bawa dalam bilangan satu bas saja. Saya akan bimbing si grup ini. Kita akan mempelajari kitab Imam Bukhari bersempena dengan negara Uzbekistan, negara asal Imam Bukhari itu. Kita belajar kitab Adabul Mufrad. Kitab Imam Bukhari itu kita belajar dalam perjalanan daurah, dalam perjalanan ke Uzbekistan. Kita naik kereta api, kita bincang. Kita duduk kat taman bunga, kita bincang. Kita duduk kalau di hotel, kita bincang sikit sambil makan-makan. Best tau. InsyaAllah join kami dengan trip Uzbekistan yang akan berlaku pada 10 bulan 8 hingga 16 bulan 8 yang terdekat ni. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi, ini kita cerita tadi, Nabi menunjukkan ini kemumpulan hidup, ini kematian. Jadi kotak angan-angan yang kamu letakkan. Tapi jangan kamu menyimpang dalam mencari ini, kamu pun ikut garisan yang salah. Yang ada banyak garisan ni. Bayangkan tuan-tuan, ini adalah garisan lurus yang kita minta selalu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi dalam kita berjalan ni, kita ibarat naiki RNR. Kita nak balik kampung, naik highway, pakai GPS. Nak balik Kota Baru lah sebagai contohnya. Balik ke Kedah lah contohnya. Kita pun letak GPS, Waze, kita tunjuk ke arah tersebut nak pergi. Maka dalam perjalanan mungkin kita penat, kita orang nak tidur sekejap, makan tengah hari ke. Tapi kena balik semula. Kita turun ni naik, masih naik balik semula. Kadang-kadang ada orang menyimpang dan terus tak jumpa jalan, balik. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan ni garisan-garisan. Sepatutnya dia pergi terus kan. Tapi sekarang dia dah pergi ke kanan. Nampak macam baik kita cerita tadi. Dia program untuk meraihkan anak yatim ataupun majlis korban, daerah, masjid. Tapi dalam pertemuan itu dia berjumpa dengan perempuan, bukan mahram. Lepas tu meeting patut berhenti pukul 10, pukul 12 belum habis lagi. Isteri orang balik lambat, anak orang balik lambat, bujang orang balik lambat. Kerana seronok bercakap dengan orang. Kita disesatkan dalam kebaikan, tapi kita buat kemaksiatan. Itu garisan pergi belah kanan. Kanan saya, kanan tuan-tuan ni. Ada orang yang terang-terang tersilap jalan pergi ke kiri. Jadi kita bila turun daripada arena, turun ke arena untuk berehat daripada GPS yang telah kita letakkan, target yang kita letakkan ni, maka hendaklah kembali segera. Kalau kita bertaubat kepada Allah kalau melakukan kesilapan macam tu. Nampak tuan-tuan? Faham tak apa yang saya maksudkan ni? Jadi ni garisan yang pernah Nabi yang sedang tunjukkan sebagai menggambarkan dalam hidup ini penuh dengan kelalaian dan bermegah-megahan. Siti Akhtar Al-Salan, sahabat dimuliakan Allah sekalian ni. Saya umumkan bagi tuan-tuan yang minat untuk menyertai kami dalam perjalanan ke Uzbekistan. Mungkin ada nak menghadiahkan ayah ibunya yang telah bersara. Dia adik-adik kumpulkan wang untuk ayah dapat umrah, mungkin nak pergi Uzbek bersama kami. Ahlan wa sahlan. Boleh hubungi Zazan Travel. Kami nak pergi ke Uzbekistan dalam bulan 8 ni tadi yang telah digambarkan 10 bulan 8 hingga 16 bulan 8. 7 hari lebih kurang. Okey tuan. Baik. Kembali kita kepada topik ni tadi. Lalu dalam tafsir Ibn Katsir saya bacakan lagi. Ia terus menjadi satu menimpa kalian sampai ajal datang menjemput. Lalu kamu pun datang kepada kuburan dan menjadi penghuninya. Seperti yang kita gambarkan tadi, 100 tahun ke depan, saya dan tuan-tuan akan berada di satu tempat. Dan harta yang kita bangga-banggakan semua kita akan tinggalkan. Rumah, kereta akan dihuni oleh orang lain. Orang tu pun tak peduli siapa kita, apa kita buat. Harta yang kita kumpul begitu bersusah payah dulu, semuanya tidak jadi bahan pemikiran mereka. Kerana mereka dah punya kehidupan yang lain. Matinya seorang CEO syarikat terkemuka, orang menyangkakan dah habislah syarikat itu. Rupanya mati dia ganti 5 orang yang lebih berkaliber daripada beliau, lebih layak daripada beliau. Accountant tu kalau tak ada, maka susahlah syarikat. CFO apa boleh panggil? Chief Financial Officer. Apa-apa nama sekalipun tetap juga pekerja orang, officer juga kan, pegawai juga, orang suruhan orang juga. Apa yang dibanggakan tuan-tuan ni? Nasib kita ni kadang-kadang kita nampak ditentukan manusia, sebenarnya Allah yang tetapkan. Akan jadi suruhan orang dan sebagainya. Nama apa-apa sekalipun, tetap juga akan ada orang lebih baik mengendalikan satu urusan itu bandingkan kita. So usaha duk bangga sangat dan usaha duk megah sangat. Ini peringatan yang ada disebut oleh Allah Ta'ala. Ada penat ke manusia buka sombong, dia belagak. Orang belagak ni tuan tak kekal lama. Setinggi-tinggi tupai melompat jatuh ke tanah juga akhirnya. Ni contoh peribahasa Melayu lain dan bab lain. Tapi nak cerita tuan semuanya akan berakhir. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi pernah bersabda, "Yahrumu ibnu Adam wa yabqa ma'u ithnan, al-hirsu wal amal."
Manusia akan menjadi tua, tapi ada dua perkara yang tetap kekal bersama-sama dengannya, tidak pernah tua, iaitulah sifat tamak dan panjang angan-angan. Bab tamak ni tidak akan berakhir. Aisyah binti Muhammad Arif Ahmad Effendi tak akan berakhir. Kita ziarah orang tua sakit ke hospital, orang tua dia nak makan tak boleh dah. Nak makan pakcik, tak boleh, aku tak boleh makan, mana-mana tak boleh, masing-masing tak boleh. Tapi pakcik buat apa pakcik? Makanlah buah-buahan je. Oh, buahan saja. Ya. Pakcik nak duit, ambil duit tu, letak bawah bantal. Nak juga duit tuan. Ni contoh Datuk Ismail Kamus pernah berikan dahulu, tak pernah selesai. Ketamakan kepada dunia dan juga angan-angan ni tidak pernah berakhir dalam hidup seseorang. Al-Hafiz Ibn Asakir menyebutkan dalam biografi Ahnaf bin Qais, namanya Dhahak, bahawa dia pernah melihat wang dirham di tangan seorang, lalu tanya, milik siapa dirham ini? Orang itu berkata kepadaku, dia mengatakan, wang ini akan menjadi milikmu jika engkau menginfakkan, baik engkau memberi pahala ataupun mendapat rasa syukur. Kemudian Ahnaf menyebut perkataan seorang penyair, anta lil mali idza amsaktahu fa idza anfaqtahu fal mal laka. Harta ni yang kita pegang belum tentu milik kita. Seperti contoh yang telah dikemukakan. Ini baju ni, saya pakai baju ni, sekarang milik saya, tapi tak tahu, mungkin sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, sebulan, bukan milik saya lagi. Sama dia beli kepada orang ataupun mati tuan-tuan. Dan baju ni terus diambil orang atau dijadikan yang buruk, kita pun tidak tahu. Tapi kalau kita memberikan pakaian ini kepada orang memerlukan, nilai itu sudah dikira di sisi Allah sebagai milik mutlak kita. Walaupun kelak dia bagi kepada orang lain ke, dia tidak gunakan lagi ke, tapi sudah termaktub di sisi Allah. Dia infak yang kita lakukan itu yang akan menjadi nilai sedekah kita di sisi Allah SWT. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, saya dah menuju ke penghujung rancangan tengah hari ini. InsyaAllah nanti kita sambung waktu yang lain. Tuan-tuan nak sayang zuhur, nak sambung kerja, yang puasa teruskan puasa. Ingat yang belum puasa 6, Nabi SAW mengingatkan kita, man sama Ramadhan summa atba'a sittan min Syawal fazalika samud dahri. Siapa yang puasa Ramadan ikuti 6 hari dalam bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa setahun di sisi Allah SWT. Macam mana logik dia? Sebab kita nilai satu kebaikan di sisi Allah sekurang-kurangnya 10. So kalau kita puasa 30 hari Ramadan, 30 tu kali 10 jadi 300 hari. Okey, 6 hari kita puasa di sisi Allah, nilainya jika kita ikhlas, jujur, peningkatan boleh berlaku sekurang-kurangnya 10 kali ganda. 6 kali 10 jadi 60, 300 campur dengan 60 jadi 360, dan Allah menggenapkannya lagi 5 hari, jadilah dia puasa setahun. Hadis ini riwayat Muslim. Rugi kalau kita tak ambil pedoman ini. Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan, orang berpuasa 6 berusaha untuk menyempurnakannya, itu tanda puasa Ramadannya diterima oleh Allah. Bagaimana berlaku itu? Kerana seorang itu mungkin kerinduannya kepada Ramadan dan amal saleh tidak pernah luput daripada dirinya, sehingga bila Ramadan berakhir pun dia tetap merasakan Ramadan itu masih muncul lagi, masih ada lagi, lalu dia cuba untuk puasa lagi walaupun 6 hari. Tapi itu tanda kerinduan dia kepada melakukan amal saleh dalam bab puasa ni tadi. Jadi yang belum puasa ganti, bolehlah puasa Syawal dahulu 6 hari, nanti kemudian kita ganti yang tak sempurna, yang contohnya wanita yang uzur, orang sakit dan sebagainya. Setengah pada mazhab Syafi'i mengatakan bahawa boleh kita niat dua-dua sekali, qada dan juga puasa 6. Tapi pandangan yang terpilih di sisi jumhur, buatlah puasa 6, nanti puasa qada yang belum sempurna Ramadan itu kita buat pada waktu yang lain. Kalau nak buat semua sekali bulan Syawal pun bagus, sangat bagus. Tak usah saya hutang dengan Allah ni, walainullah ya haqqu bil qada, hutang dengan Allah ni jangan main, saya nak buat puasa ganti saya ketika uzur seminggu dalam bulan Ramadan yang lalu saya nak puasa 7 hari, nanti saya puasa 6. Ini sangat bagus, tapi tak semua boleh buat lah. Maka nasihat kepada muslimin muslimat yang sakit, yang tak dapat menyempurnakan Ramadan lalu, puasa 6 dalam bulan Syawal. Nanti puasa kita dalam bulan Ramadan yang tak sempurna tu kita boleh bawa ke bulan Zulkaidah ke, Zulhijjah ke, Muharram akan datang. Macam tu Ini pandangan terpilih dalam mazhab Syafi'i dan kebanyakan mazhab para ulama dalam Islam. Moga-moga Allah memberi kepada kita keberkatan, kefahaman, dapat melaksanakan tanggungjawab saya upaya. Kerana kata Ibn Rajab tadi, puasa 6 itu menandakan amalan Ramadan kau diterima oleh Allah. Lantaran itu engkau merasa bersungguh-sungguh untuk meneruskan segmen amal salihmu walaupun Ramadan telah berakhir. Lalu ditunjukkan dengan puasa 6 yang menjadi galakan besar dalam Islam oleh Rasulullah SAW itu. Ini Aziz, insyaAllah mudah-mudahan ni dari kelima tahniah ini.
Moga yang lain yang belum sempurna boleh menyempurnakan, boleh buat slow-slow. Masih ada banyak hari lagi. Ya. InsyaAllah masih ada lebih daripada 2 minggu lagi untuk kita sempurnakan. Ya. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah syukur pada Allah kerana kesempatan diberikan untuk kita kuliah tengah hari ini. Tadi saya sebut berapa kali perkataan Rahman dalam Quran, berapa kali perkataan Rahim. Tak dapat jawapan? Tak ada jawapan dah? Untuk tuan-tuan, Rahman disebut sebanyak 57 kali dalam Al-Quran. Rahim 114 kali. Rahman 57 kali, Rahim 114 kali. Berarti Rahim disebut 2 kali ganda daripada Rahman. Kenapa sebut Rahman dahulu, Rahim kemudian? Setengah para ulama mengatakan Rahman itu menandakan kasih sayang Allah kepada semua hamba-Nya di dunia. Manakala Rahim itu fokusnya untuk orang yang beriman sahaja, hanya untuk orang beriman sahaja, khusus untuk orang beriman sahaja dekat akhirat nanti. Sebab Rahim dilebihkan daripada Rahman. Kita pergi sekolah, kita cikgu, jangan bezakanlah anak kita kan nak murid yang lain ke, semua berhak untuk dapat yang sama. Tapi tentulah jauh di hati kita, kita nak anak kita berjaya. Kerana kasih sayang kita pada anak kita, darah daging kita tentulah lebih daripada yang lain kan. Jadi kalau nak dibandingkan, walillahil mathalul a'la, Allah Ta'ala memiliki rahmat yang kita tak boleh bandingkan dengan manusia. Tapi kasih sayang Allah untuk orang beriman 2 kali ganda kasih sayang Allah kepada orang yang tidak beriman, sehinggalah mereka jadi orang beriman. Lalu Allah mengasihani mereka seperti orang beriman yang lain. Jadi bayangkan 57 kali kasih sayang itu bersifat untuk manusia sejagat, 2 kali ganda daripada jumlah itu. Hanya fokusnya terbatas untuk orang beriman saja. Zainal Aziz, Zainal Salam, ingat kuis kita ni dah berakhir, nanti kita sambung lagi. Berapa kali Rahman dalam Quran? Berapa kali Rahim? Rahman berapa kali? Rahim berapa kali? Rahman 57 kali, Rahim 114 kali. Nanti orang tanya pula, bukan ke Ustaz, surah Al-Quran ada 114 surah? 114 surah ada 114 kali dah disebut Rahman, 114 kali disebut Rahim. Untuk tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim itu mengikut ijma' ulama, bukannya permulaan surah, bukannya satu ayat daripada tiap-tiap surah Al-Quran. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim itu bukan satu ayat daripada surah-surah Al-Quran. Dia cuma ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i kita, dan satu ayat daripada surah An-Naml, surah Semut. Jadi selain itu sebut Bismillahirrahmanirrahim di awal tiap-tiap surah itu, dia bukan sebahagian daripada surah itu. Okey, faham soalan saya? Kenyataan saya ni. Terima kasih tuan-tuan ya. Jangan lupa ya, join kami di sahabat Ustaz Zahazan di Telegram. Ada banyak nota dan juga fakta dan doa yang kita boleh pelajari kat situ. Catatan Umi Fatih dan juga sahabat yang lain, yang salih-salihah yang lain. Jangan lupa join kami dekat sahabat Ustaz Zahazan di Telegram. Dan bagi mereka yang nak travel ke Mekah, ke Umrah, ayo pergi bersama kami. Perjalanan bukan setakat pelancongan, tapi perjalanan penuh pengisian dan ada target yang kita letakkan. Lebih menarik lagi, insyaAllah lepas pulang nanti pun kita ada kursus-kursus online menetapkan iman, insyaAllah menyuburkan iman. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat bersama dengan kami di travel untuk Umrah, untuk ke Uzbekistan, untuk ke Morocco, untuk ke Baitul Maqdis, untuk ke Turki. Semua daripada bersama kami, insyaAllah. Tuan-tuan, terima kasih. Abu Darda, apa maksud Abu Darda? Abu Darda, darda maknanya bunga. Darda ni nama sejenis bunga yang halus, yang wangi. Bunga ni tak ada kat Malaysia. Bunga ni kat negara-negara Mediterranean. Macam bunga tulip tu ada kat negara Eropah kan. Bunga yang halus, yang wangi ni namanya Darda. Jadi Abu Darda maknanya bapa kepada haruman. Sesuai nama lelaki Abu Darda. Abu Darda ni seorang sahabat Nabi yang mulia, yang punya ilmu yang tinggi, faqih min fuqaha sahabah, antara sahabat Nabi yang faqih. Darda nama diambil daripada nama anaknya, iaitu seorang gadis yang sangat jelita namanya Darda. Maka nisbah itu datang perkataan Abu Darda. Okey, tuan terima kasih. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi dalam kuliah akan datang. Effendi, Ar-Rahman 57 kali, Ar-Rahim 1 kali sebut Quran ya. Kenapa disebut Ar-Rahman dahulu, kenapa Ar-Rahim kemudian? Saya dah jelaskan tadi. Seperti kata Ibn Qayyim, Ar-Rahman itu khusus untuk sekalian makhluk di dunia, tapi Ar-Rahim itu khusus untuk yang beriman saja di akhirat. Maka sesuai dengan keadaan, dunia datang dahulu, akhirat datang kemudian, maka dahulukan Ar-Rahman, di kemudian Ar-Rahim. Terima kasih semua. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi dalam kuliah akan datang. InsyaAllah tak ada bagal besok pagi lepas subuh ke 7 pagi kuliah syuruk kita akan langsung. Terima kasih semua.
Dia tahu, tolong panjang-panjang kepada tuan-tuan yang lain. Moga-moga apa yang tuan-tuan forwardkan itu, viralkan itu, menandakan kecintaan tuan-tuan kepada ilmu untuk disebarluaskan. Kalau orang menyebarluaskan perkara-perkara mungkar ini, kita orang Islam kena rasa tanggungjawab untuk menyampaikan bahan-bahan manfaat tafsir Quran ini kepada orang ramai. Ayo dapatkan tafsir yang kasir pertama kali dalam bahasa Melayu, hanya dari Telaga Biru. Dapatkan daripada Ustazah Umi Fatih sebagai ketua kelas kita yang jadi pengajar utama kepada tafsir yang kasir ni. Boleh tuan jumpa temui kami dalam sahabat Ustazah Hazan di Telegram untuk mengetahui lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.